Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak-anak murid Cikgu Anis. Kembali lagi kita dalam video baru, tidak lain dan tidak bukan pendidikan seni visual. Baiklah, jadi kita nak belajar apa hari ini? Hari ini kita akan belajar tajuk 17 dalam pendidikan seni visual tingkatan 1, iaitu tajuk Designomic. Jadi sebelum memulakan pembelajaran kita, seperti biasa, cikgu akan menerangkan serba sedikit standard kandungan dan juga standard pembelajaran bagi tajuk ini. Jadi, apakah standard kandungan bagi tajuk ini? Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan yang pertama, memahami teori designomic dalam proses pembentukan karya. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasikan kaedah pembentukan dan perkembangan designomic. Yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan designomic. Dan yang terakhir, menghayati hasil karya seni visual berpandukan teori dan pemahaman tentang designomic. Seterusnya, cikgu akan menerangkan standard pembelajaran bagi tajuk ini. Selepas mempelajari subtajuk ini, murid akan dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang yang pertama, definisi designomic. Yang kedua, tujuan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya. Dan yang terakhir, kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic. Jadi, apakah designomic ini? Definisi designomic. Designomic ialah gabungan perkataan design, seni reka dan ekonomi yang mempunyai ciri-ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran pada rekaan sesuatu produk atau karya seni visual. Mereka, pelukis atau pandai kraft, berkongsi satu bentuk pemikiran idea, perasaan, pengalaman dan visi yang baharu dalam proses rekaan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kebolehgunaan ini? Kebolehgunaan atau usability bermaksud bagaimana sesuatu produk yang dibangunkan itu mudah digunakan dengan cepat dan mencapai tujuan pembangunan produk berkenaan. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan kebolehpasaran? Kebolehpasaran atau marketability. Kebolehpasaran membawa maksud kemampuan untuk memasarkan sesuatu. Biasanya digunakan untuk mencerminkan sesuatu produk atau diri sendiri. Self-branding. Seterusnya kita lihat kepada tujuan aplikasi designomic. Designomic adalah sesuatu rekaan yang memperlihatkan daya tarikan yang tinggi melalui ciri-ciri keunikan dan kelainan pada rekaan yang dihasilkan bagi tujuan keusahawanan. Dalam keunikan pada rekaan yang dihasilkan tersebut, ia juga mempunyai fungsi yang tersendiri. Baiklah, macam kita tengok kat meja ni kan. Dia compare to meja makan biasa, kursi meja ni berbentuk segitiga. Jadi, bila kita tak nak guna, kita boleh masukkan. Jadi, ruang tu kita boleh guna untuk buat benda lain. Dia tidak terlampau crowded lah. Dan juga yang ni kalau kita tengok, kalau compare to rak buku yang biasa, dia berbentuk bunga kan. Jadi di samping dia boleh susun buku, dia juga berfungsi sebagai hiasan. Okey, seterusnya kita lihat kepada kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic. Kaedah designomic adalah berbeza-beza antara seni halus, seni reka dan seni kraft. Kaedah ini terkandung dalam teori reka bentuk sejagat, Universal Design Theory yang menggariskan 7 prinsip utama. Jadi apakah 7 prinsip itu? Yang pertama ialah mampu guna, yang kedua adalah fleksibel, yang ketiga penggunaan mudah dan intuitif, yang keempat daya penyampaian maklumat yang mudah, yang kelima kesilapan yang minimum, yang keenam rendah keupayaan fizikal dan yang ketujuh kesesuaian dan kecukupan saiz serta ruang. Okey, kita sambung. Designomic karya seni merujuk kepada kemahiran, keunikan dan aplikasi unsur seni reka dalam hasil mereka. Contohnya, seni decoupage yang menghasilkan teknik catatan dan collage sebagai hiasan yang biasanya dihasilkan pada kertas atau kanvas. Hasil karya yang sempurna mampu meningkatkan designomic sesebuah hasil karya seni. Okey, ini
ini adalah hasil designomik karya seni. Seterusnya, dalam bidang seni reka, kaedah pembentukan produk rekaan dari pelbagai bidang berteraskan gabungan kecanggihan teknologi terkini dengan pemikiran baharu. Gabungan ini menampilkan rekaan-rekaan yang mempunyai ciri-ciri designomik. Seterusnya ialah designomik di dalam seni kraft. Designomik dalam seni kraft tempatan memfokuskan kraft dimensi baharu. Transformasi terhadap kraft tempatan kepada rekaan bercirikan designomik telah menampilkan rekaan kraft yang kreatif dan menarik. Okey, kalau kita tengok kat sebelah kiri ni, ini ialah lampu yang dihasilkan menggunakan sudu plastik. Dan yang imej yang kedua ini ialah bakul yang dihasilkan menggunakan kotak dan tali. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi mari kita rumuskan kembali apakah yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ialah designomik ialah gabungan perkataan design, seni reka dalam bahasa Melayu dan ekonomi. Yang kedua, designomik mempunyai ciri-ciri kebolehgunaan dan kebolehpasaran pada rekaan produk atau karya. Dan yang ketiga, pereka pandai kraft berkongsi pemikiran, perasaan, pengalaman dan visi dalam rekaan mereka. Seterusnya, tujuan designomik ini ialah untuk memperlihatkan daya tarikan yang tinggi, ciri-ciri keunikan dan kelainan bagi tujuan keusahawanan. Maksudnya dia tak reka saja-sajalah. Dan kemudian mempunyai daya tarikan dan fungsi yang tersendiri. Dan terakhir sekali ialah kaedah designomik. Designomik berbeza-beza antara seni halus, seni reka dan seni kraft. Ia terkandung dalam teori reka bentuk sejagat yang mengandungi 7 prinsip utama. Dalam karya seni halus, kaedah merujuk kepada kemahiran keunikan dan aplikasi unsur seni dan prinsip rekaan. Dalam seni reka, kaedah pembentukan berasaskan teknologi dan pemikiran terbaru. Dan dalam seni kraft, lebih fokus kepada kraft dimensi baharu. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Sekian, terima kasih.